Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Clear tak lain? Ni kalau kat kedai pun lain tak clear, tak tahulah. Okey. Kat kedai guna wifi pun lain tak clear, tak tahulah nak cakap. Clear tak sahabat? Kepada yang menonton tu, clear tak lain? Saya tak tahu clear tak clear kan. Alhamdulillah, kalau clear okey. InsyaAllah. Sekejap buka kipas ya. Panas. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Ni pasal nak buat live kena datang kedai ni. Waalaikumsalam daripada Tikam Batu tu. InsyaAllah kita kongsi dulu. Lepas tu saya sampaikan apa yang hajat saya nak cakap ni. Okay. Ini negara kita dah macam darurat, kena perang dah ni. Keluar tak boleh, nak makan lepak tak boleh. Kan, ingat perang je tak boleh keluar, punya virus pun tak boleh keluar dah. InsyaAllah kongsi-kongsi lu, share-share lu. Okay, kita share-share tu. Komen-komen yang bukan-bukan tu kita tak layan. Anggap je lah virus juga tu. Komen-komen yang bukan-bukan tu kita biarkan je. Angalion, kedai tutup. Kedai tutup sebab apa? Sebab yang boleh buat apa penghantaran saja, delivery saja. Bermakna tak boleh buka kedai. Bungkus pun tak boleh. Jadi tak apalah kan, mungkin ada hikmah di sebalik semua ni. Kan cari duit banyak-banyak pun bukannya boleh bawa mati pun. Mungkin Allah Taala ada tu kan, rahsia yang Allah Taala sembunyikan. InsyaAllah kongsi-kongsi sikit lagi, InsyaAllah. Okay, hari cuti tak kalah tak ada orang. Biasa hari tak cuti pun ramai. Ini sepatutnya nak buat live datang kedai tau. Kepada yang tanya batuk-batuk, Long kenapa batuk? Okey, saya nak bagi tahu sikit. Saya batuk sebab saya tak boleh minum ais batu. Dah pergi cek doktor banyak kali dah. Doktor kata jangan minum ais batu. Tapi saya degil minum juga ais batu. Jadi batuk tu yang tak hilang tu. Tapi kalau minum air sejuk biasa tak ada apa. Waalaikumsalam Abang Bob. Abang Bob sihat? Okey, saya ingat saya dah boleh kongsi kot. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kerana walaupun virus banyak-banyak pun Allah Taala masih bagi saya kesihatan tubuh badan. Okey, kesihatan tubuh badan, kesihatan akal fikiran, kesihatan hati, seluruh anggota lah. Okey, dan isteri saya pun sihat, anak saya pun sihat, alhamdulillah. Okey. Sangat-sangat bersyukur kepada Allah Taala
Kerana apa? Allah Ta'ala masih beri nikmat sihat di muka bumi Allah Ta'ala ni. Nikmat rasa, nikmat hidup, nikmat tidur, nikmat makan, segala-galanya nikmat. Okay? Okay, kepada yang cakap line kabur tu saya tak nak tolong. Bermakna line awak problem lah. Sebab saya tengok line saya full ni. Okay? TM ni. Ni bukan DG ke apa, Celcom bukan, TM ni. Tak ada share-share wifi pun. Saya seorang pakai hari ni. Kalau kabur juga bermakna line awak lah problem. Yang lain semua kata clear. Okay. Untuk maklumat yang pertama sekali, saya nak kongsikan tentang apa, virus virus, okay, coronavirus ataupun COVID-19. Okay, macam ginilah. Kepada pakcik-pakcik tablik, okay, yang dapat maklumat ada 4,000 lebih lagi yang tak ada pergi apa, buat check up, jumpa doktor lagi. Pergilah jumpa doktor. Sebab apa cik, tablik ni adalah satu perjalanan yang baik. Okay, yang baik. Tapi bila kata untuk kesihatan, pakcik-pakcik semua tak boleh bagi kerjasama dengan pihak kerajaan, dengan kesihatan pun bermakna fail lah kat situ. Untuk apa kita mengejar akhirat tapi dunia pun kita tak nak bagi kerjasama. Cik pakcik-pakcik yang pergi tablik, saya mohon maaf tau. Saya bukannya nak ungkit bab agama ke, nak cerita saya ni baik, tidak. Saya ni pun masih lagi jalan macam ketam, serong semacam lagi. Tapi bila pakcik-pakcik semua tak bagi kerjasama dengan pihak kerajaan, pihak kesihatan, bermakna penyakit tu akan merebak lagi. Pakcik-pakcik confident ke yang pakcik-pakcik tak ada penyakit? Pakcik-pakcik confident ke yang mengatakan pakcik-pakcik semua sihat? Jadi kat sini minta jasa baik pakcik-pakcik semua, tolonglah tolonglah pergi jumpa doktor, okey, ataupun pergilah mana-mana tempat apa tempat yang terdekat untuk pakcik semua pergi buat check up. So janganlah ikutkan nafsu sangat. Okay, ramai lagi 4,000 lebih. Okay, grup-grup tablik yang tak pergi check up lagi, yang tak pergi bagi kerjasama lagi. Okay, pakcik-pakcik semua yakin ke yang mengatakan pakcik-pakcik semua tak ada kena penyakit? Jangan terlampau yakin sangat. Islam ni memang ajar kita jangan takut mati, kan? Betul. Islam ni tak takut dengan mati, tapi kena ingat Islam ni juga mengajar kita untuk beri kerjasama. Okay, saling hormat menghormati, saling bantu membantu, dan juga cegah penyakit. Bukan cegah maksiat je, faham tak? Cegah penyakit, cegah maksiat, segala-galanya lah. Tapi kalau pakcik-pakcik tabligh dia tak boleh bagi kerjasama pun masalah juga. Wah, sedap juga ni brother ni, Hidayat. Muhammad Masharuddin. Okay, pakcik, bila pakcik cakap mana bukti lagi yang check up 4,000 lebih lagi tak pergi check up tu, mana bukti pakcik tanya saya? Pakcik tanyalah dengan kesihatan, pakcik tanyalah dengan pihak kerajaan. Pakcik sekali lagi saya nak tengok nama pakcik. Sedap nama ni. Kejap, mana? Muhammad Masharuddin. Okay, ni Muhammad Masharuddin ni. Saya dah pin dah tu. Boleh tengok. Okay, orang tabligh sendiri pun siapa yang 4,000 tu main komen saja. Mana bukti yang ada 4,000 lagi? Mana bukti pakcik? Kalau tak ada bukti, takkan pihak kerajaan nak suruh nak merayu-rayu suruh pergi untuk pergi check up, untuk serah diri. Untuk buat check up di mana-mana hospital berdekatan ke hospital klinik kesihatan berdekatan ke. Kenapa awak tak rasa? Awak tabligh juga ke? Kalau setakat pakcik geng tabligh, pakcik tak boleh terima, kan? Tak payah tengok live ni, berampus. Faham cik? Tak payah nak tanya bukti, mana bukti. Kalau bukti semua nak suruh bagi dalam live ni, kan? Lepas ni ingat Perdana Menteri tak payah panggil media-media dah. Bagi dalam live je bukti semua. Faham pakcik? Minta maaf cakap lah pakcik. Faham? Saya bercakap mengikut fakta. Saya bercakap benda tu kalau tak betul saya tak akan bercakap. Saya selidik dulu benda tu betul tak betul. Saya selidik betul benda tu sahih baru saya akan bercakap. Pakcik jangan fikir saya ni geng murtad. Faham cik? Pergi tabligh ni benda ni bagus. Bagus sebenarnya, kan? Kita mengajak orang pergi solat, mengajak orang pergi masjid surau ni bagus. Saya tak ikat benda tak bagus. Faham?
Sebab saya pun salah seorang bercampur dengan grup tabligh juga. Tapi kalau pak cik tanya soalan macam gini, mula saya geram. Faham tak cik? Nak bukti sangat pak cik kan? Pak cik kalau kata nak bukti sangat, pergi tanya tu kerajaan. Kalau tak, tangan kerajaan suka-suka nak cakap. Faham? Dengar cerita lu, belum dengar cerita kau nak main cross je. Apa sakit? Kan? Agak-agak lah sikit Banyak lagi grup-grup tabligh yang tak declare lagi. Banyak lagi grup-grup tabligh yang tak pergi bagi kerjasama dengan doktor lagi. Takkan doktor nak bohong? Faham tak? Kalau muka kita, muka pakcik mungkin dah membohong. Takkan doktor nak bohong? Hei, orang bila cakap cakap elok-elok yang tua-tua ni, kadang minta maaf cakap lah, banyak sekarang makan ubi kayu orang tua ni. Faham? Pakcik ni bukan zaman ubi kayu tau pakcik. Faham? Mungkin pakcik hidup zaman ubi kayu, kita orang hidup zaman apa? Makanan-makanan sihat. Ni mula geram ni kan. Angin tengah cantik bagi angin tak cantik. Aduh, hai pakcik. Guna otak sikit pakcik bercakap. Faham? Dengar dulu apa yang anak muda bercakap. Dengar dulu apa yang anak muda bercakap. Jangan main komen, main bercakap je. Okay. So senang je, simple je. Kepada yang belum cakap lagi tu, pergilah cakap kan. Cakap sebenarnya je lah. Kadang-kadang mungkin kita malas sebab apa, kena tunggu turn yang panjang kan, masa yang panjang. Tapi kita kena ingat, kesihatan untuk anak isteri kita, kesihatan untuk anak bini kita, kesihatan untuk keluarga kita, dan juga yang mana bergaul dengan kita. Okay. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab virus ni satu penyakit yang kita tak nampak tau. Satu penyakit yang bagi saya mengancam nyawa. Satu penyakit yang sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Okay. Sebab apa saya kata tu? Bila fikirkan balik kan, bila fikirkan balik, kita ni dah macam negara darurat dah. Hari tu saya cakap kan, kita kalau tak nak bergaduh, tak nak ada masalah, tak nak ada pembalahan antara kita dengan orang agama lain. Tapi nampak tak hari ni, disebabkan virus ni, kita dah macam seolah-olah kita dalam darurat. Kita dah macam dalam darurat dah. Okay, orang minta maaf lah. Bukan apa, tengok CCTV. Sebab motor parking kat luar. Takut time-time virus ni motor saya pula, nanti kan virus curi pula kan. Takut juga. Nak beli bukan senang, nak kumpul harta Okay. Virus ni, disebabkan virus ni, hari ni kita nampak tak, kita dah macam pelarian dah. Tak boleh keluar rumah, tak boleh nak pergi lepak makan, tak boleh nak pergi lepak minum, tak boleh nak pergi kerja kan. Kerja tu pegang lain tak cakap lah. Kedai pun kena tutup ni lalas kena bayar, apa orang cakap, bayar gaji pekerja percuma je. Nasib baiklah kerajaan perintahkan tutup. Kalau tak, kena bayar gaji pekerja percuma gitu je. Yang mana kerja kilang, kerja apa dapat lah, pampasan 600 kan. Takkan saya pun nak biarkan pekerja saya tak makan apa, kebuluh gitu je. Faham tak? Kami toki-toki restoran ni lagi tanggung rugi besar. Minta maaf cakap lah, tanggung pekerja makan, minum, tanggung tempat tidur. Yang buat kerja kontrak dengan saya semua cuti. 49 orang yang buat kerja kontrak dengan saya belah utara, semua cuti. Semua cuti. Dah lah apa, tak bagi gaji, lepas tu kena juga tanggung makan. Kalau tak tanggung makan macam mana betul? Okay, so simple. Sekarang ni tujuan saya buat live ni macam saya cakap tadi, saya nak buat pasal virus. Okay, so yang mana belum pergi check up, pergilah check up. Okay, saya dah 3 kali dah pergi check up dah. 3 kali tau, bukan sekali 2 kali, 3 kali dah saya pergi. Pergilah check up, bagi kerjasama dengan apa ni, Jabatan Kesihatan. Dan yang kedua, okay, yang kedua ni yang kedua ni, saya tak tahu soheh tak soheh, tapi saya nak share lah. Okey. Pertubuhan gabungan Pertubuhan Kebajikan Gabungan Melayu Islam Malaysia. Okey.
Saya tak pasti ini betul tak betul, tapi saya kena bersuara lah. Kalau tak betul, minta pencerahan daripada pihak pertubuhan ni untuk bersihkan nama beliau, nama pertubuhan masing-masing. Kalau kata betul, kami nak penjelasan kenapa dia keluarkan nota macam gini. Ni clear, boleh baca kan, saya ingat Okey, tengok. Nampak? Ini dah mula timbulkan satu isu perkauman. Okey, saya baca slow-slow saya takut nanti awak semua kata saya baca laju sangat. Kami Melayu kepada seluruh umat Islam, okey, agar bersama-sama kami pada 21 Mac ini berhimpun di dataran merdeka bagi mendesak kerajaan Malaysia menghalau semua kaum Cina dan India dari bumi Malaysia. Sehubungan itu kami mahu kerajaan melaksanakan, minta maaf, memaksa pula. Kerajaan melaksanakan hukum hudud kepada seluruh negeri dalam Malaysia. Ya, hukum hudud bagus. Saya sokong. Hukum hudud ni, kalau kata awak betul pertubuhan ya, Pertubuhan Kebajikan Gabungan Melayu, Pertubuhan Kebajikan Gabungan Melayu Islam Malaysia. Baik. Bermakna pertubuhan awak ni besar lah, tapi tak apa, saya bersuara lah. Kalau kata tak puas hati tu, nanti PM tepi lah. Awak nak buat hukum hudud tu, saya setuju. Kalau kata satu pertubuhan yang bersuara untuk hukum hudud, untuk melaksanakan hukum hudud, saya orang pertama yang sangat-sangat setuju. Setuju sangat. Okey. Kena pergi mana pun saya sokong. Saya akan ikut bersama-sama. Kalau kata kena keluar duit untuk apa, pergi berhimpun sana sini pun saya sokong. 21 besok lah. Okey. 21 besok orang dah dengan penyakit apa corona ni, okey, ataupun COVID-19, engkau nak ajak orang pergi berhimpun kat dataran merdeka, nak buat apa? Nak suruh kena sebat dengan apa? Polis? Nak kena sebat dengan polis ke? Agak-agak lah kan. Okey, so saya tak nak jual nama pertubuhan. Saya tak tahu ini adakah fact atau betul. Kalau kata fact, saya minta pencerahan daripada pertubuhan Kebajikan Gabungan Melayu Islam Malaysia. Minta pencerahan lah, suruh bagi mereka pencerahan balik lah pasal tentang tentang benda ni lah kan. Kalau kata mana tu kan, takut ada orang buat fact ke, ada orang update ke apa kan. So minta pencerahan lah. Sebab apa, benda ni perkauman. Okay, Islam tak ajar kita untuk perkauman pun. Okay, Islam tak mengajar kita menghalau yang kafir. Sedangkan zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW, okay, pun tak ada pun Nabi menghalau kafir ni. Sedangkan Nabi berdakwah, okay, mengajar kasih sayang untuk untuk memeluk agama Islam, untuk bersatu dengan Islam, bukannya ajar kita menghalau ke apa. Yes, persona, yes. Kenapa aku punya sembang buat sakit hati kau ke? Aku punya sembang buat sakit hati kau ke, bro? Sembang dah macam doktor pakar, macam-macam boleh jadi. Sebab ada lagi komunis. Ni komunis. Minta maaf cakap lah, kalau aku ni yang macam gini, yang grup-grup ni komunis. Sebab aku cakap komunis, sebab ni lah bodohnya. Nampak kebodohan dia. Dah guna fake account, lepas tu dia punya nak cerita sembang boleh tahan juga. Okay, so sekarang cerita dia simple je. Simple sangat-sangat. Kepada pihak pertubuhan, kalau awak rasa nak halau China dengan India ni, saya agak kurang setuju lah. Sebab apa saya tak setuju? Memang betul, hak perlembagaan lebih pada orang Islam, hak perlembagaan lebih pada Melayu. Yes, saya sokong. Benda tu saya sokong. Hukum hudud saya sokong. Okay, untuk benteras maksiat saya sokong. Untuk lawan komunis saya sokong. Untuk lawan DAP saya sokong. Tapi tak semua Cina DAP, bro. Tak semua Cina DAP.
tak semua India pun DAP. Faham? Banyakkan lagi. Sekarang cerita simple je. Saya nak cerita satu perkara je. Yang bersekutu dengan DAP ni orang Melayu kita. Okay? Yang cerita nak sebetul-betulnya yang sokong DAP pun orang Melayu kita. Faham? Yang bagi mereka ni pun orang Melayu kita. Jadi kenapa kita nak kena halau Cina? Halau lah yang Melayu resis. Halau lah Melayu yang bersekutu dengan DAP. Halau lah Melayu yang sokong pada apa ni, subhanallah, komunis. Mana lagi jahat? Melayu komunis jahat ke komunis yang asal daripada Cina lagi jahat? Melayu komunis lah jahat. Sebab apa? Melayu komunis lah yang bagi laluan pada komunis Cina. Faham? Kalau Melayu komunis ni tak bagi kerjasama dengan Cina, Cina tak boleh naik hari ni. Faham tak? Cina tak boleh naik. Sebab saya kata itu, yang bagi muka pada DAP adalah Melayu kita. Tengoklah orang Melayu kita kan, yang duduk dalam politik, yang jadi YB Exco ke apa, yang banyak menyalak untuk menjatuhkan orang Melayu kita. Siapa bukan orang Melayu kita ke? Ada Cina? Cina tak ada. Betul lah Hegap? Minta maaf lah segelintir Melayu yang bercampur dengan diorang. Kalau aku ni minta maaf cakap lah, okay, demi maruah, demi agama, demi bangsa kan, baik aku berbelera matilah, InsyaAllah lah, sehingga ke hujung nafas aku akan pegang dengan kata-kata aku ni. Sebab apa aku cakap itu? Hari ni yang menghancurkan Islam adalah Islam. Hari ni yang menghancurkan Melayu adalah Melayu. Simple je. Okay, memanglah Melayu Islam betul kan. Tapi dalam masa yang sama, yang menghancurkan orang Melayu kita juga duduk dalam DAP, ada jawatan sikit kan, ada pangkat sikit, dah mula gegar orang Melayu. Kau tak kenal aku siapa kan. Saya ingat, semua orang ingat lagi perkara ni, masih berdarah, masih lagi ada dalam kepala otak. Betul? Jadi kita ambil simpulan yang sangat-sangat simple. Okay, tujuan saya buat live ni, okay, saya pendekkan cerita lah. Tujuan saya buat live ni, saya datang kedai ni hari ni semata-mata ni, tolong menghormati apa perintah undang-undang maksudnya hari ni Duli Maha Mulia Agung pun dah bersuara dah. Okey, untuk kita jangan keluar rumah, duduk di rumah. Okey, jangan melilau sana sini. Tapi masih lagi ada segelintir yang buat live, buat video, duduk makan sana sini, melepak sana sini, melepak berkumpul apa semua. Yes, benda ni sekarang tak nampak. Saya takut akan datang makin teruk kita punya keadaan. Nak ke besok tentera ambil alih, kawal apa semua, lepas tak boleh keluar, tak boleh membeli belah apa semua, duduk rumah je. Nak ke? Hormatlah sikit dengan undang-undang kan. Tahu kalau kata korang ada segelintir yang besar kepala, semua besar kepala juga. Faham? Okay, kalau ada segelintir tu besar kepala, yang lain pun besar kepala juga. Faham? Okay, tapi kena ingat, hormat sikit dengan Perdana Menteri Malaysia. Apa utusan yang Perdana Menteri Malaysia bagi tu, jangan keluar rumah kan. Keluar atas sebab-sebab tertentu je, untuk beli barang apa semua, dah lepas tu balik. Hormatlah. Aku pun kaki merayap juga kan, utara selatan, selatan utara. Tapi aku tak keluar, dah ada beberapa hari dah. Dah macam kena kena belacan dah aku rasa bontot ni. Tak senang duduk. Tapi tak nak kena dengar lah. Nak tak nak kena ikutlah perintah. Tapi janganlah kita tunjuk kepala kita besar. Nak lagi ke virus ni merebak tak habis-habis kan? Ada kematian makin meningkat, makin bertambah apa semua. Jadi tolonglah menghormati kan. Saya ni bukan doktor pakar pun kan. Ada yang peli-peli tu biasalah kan. Saya bukan doktor pakar. Cuma sebagai seorang saudara Islam ataupun sebagai umat Islam yang duduk di dalam negara Malaysia ni, kita berkongsi pendapat. Yang boleh terima, yang tak boleh terima kasih kerana menonton. Okey. Dan saya pun menghabiskan Leo saya ni banyak-banyak ni untuk bercakap pun bukan dapat apa pun kan. Air pun minum air kedai sendiri. Secawan air pun awak tak bagi. Lepas tu nak komen bukan-bukan pun, bukannya luak pun, periuk nasi saya tak luak pun. So ni setakat nasihat lah, Lepas tu kita jangan ada resis sangat. Islam ni mengajar kita kasih sayang. Okay, kalau kita tunjuk satu perangai sikap yang buruk pada kaum kafir, maka orang akan cop kita Islam penganas. Okay, sedangkan Nabi bawa kasih sayang. Nabi tak bawa penganas pun. Nabi mengajar kita kasih sayang. Nabi tak mengajar kita menganas pun. Sepatutnya kita bergaul dengan semua bangsa, semua agama. Sebab apa? Kita sampaikan apa itu Islam.
Ada masa kita kena bergasah, ada masa kita kena berlembut, ada masa kita kena halus, ada masa kita kena keras. Okay, Islam ni simple je. Islam ni kasih dan sayang. Okay, bila kasih sayang kita tunjukkan satu kasih sayang pada agama lain, bangsa lain, orang akan sayang kita, orang akan faham apa erti kasih sayang tu, dan orang akan faham. Simple je. Okay, so saya pun tak nak cakap banyak-banyak. So ingat satu perkara yang saya ingat, saya amalkan sehingga ini. Dia banyak orang kata banyakkan selawat Nabi. Je betul, selawat Nabi itu pun penting. Sebab apa? Nabi itu adalah penghulu pada kami, okay? Ataupun kekasih Allah yang akan berikan kita syafaat di padang mahsyar besok. So simple. Satu doa yang saya tahu yang paling simple, paling mudah untuk kita amalkan, okay? Berzikirlah banyak. Zikrullah. Bila kita berzikir, Allah Ta'ala akan hapuskan kuman dalam hati kita. Allah Ta'ala akan hapuskan virus dalam hati kita. Yang paling jahat sekali adalah virus hati. Virus hati ni lah yang jadikan masalah. Ego, riak, takabur. Bila ada virus dalam hati ni, dia akan datang. Oh, aku besar, kan? Aku besar, aku kuat, aku kaya, aku berharta, kan? Dia akan datanglah ego, riak, takabur. Dia dah tak kenal siapa diri dia. Dia dah mula rasa bangga, dah mula rasa besar dada, kan? Lengan besar sikit, dia dah rasa macam badan dia dah macam King Kong. Tu yang bahaya. So hidup ni simple, kan? Kita kena ingat, kita hamba kepada Allah. Hamba kita hamba kepada Allah tau, bukan raja. Kita hamba. Allah Ta'ala ciptakan kita, Allah Ta'ala cipta kita ni sebagai hamba di muka bumi Allah Ta'ala ni. Jadi tak ada siapa pun yang orang cakap hebat, kuat, istimewa, tak ada pun. Itu simple. Cuma Allah Ta'ala ada bagi darjat masing-masing. So kita kena hormat lah yang ada pangkat, ada jawatan, kita kena hormat. Okay, seperti Agung, Sultan, Perdana Menteri yang berpegang jawatan, semua ni kita kena hormat. So last, okay, last saya nak bagi satu zikir yang sangat simple dan untuk kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kita dan jauhkan kita semua daripada wabak ni. Senang je. Apa zikir dia? Senang, simple. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amalkanlah insya-Allah. Okey. Kita amalkan zikir ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan jauhkan kita daripada wabak-wabak virus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan jauhkan kita daripada takbur, riak, angkuh diri, rasa kita ni hebat, besar, kan? Allah Ta'ala akan hapuskan segala-galanya. So insya-Allah, mudah-mudahan saya doakan agar kita semua dalam limpahan rahmat Allah, lindungan Allah, dan sentiasa kita semua sihat dan juga jauhkan daripada wabak penyakit yang kita tak nak ni. InsyaAllah sama-sama kita berdoa dan sama-sama kita tawakal. Tawakal Allah, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita perlindungan dan juga kesihatan sehingga ke ujung nafas kita, insyaAllah. Ingat satu perkara, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Okey, tiada daya dan juga upaya untuk aku lakukan sesuatu kecuali dengan rahmat Allah, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kasih sayang Allah. Jadi kita kena pegang pada situlah, insya-Allah. Okey, salah silap saya mohon maaf. Okey, saya ini bukannya nak nama ataupun gilakan jawatan apa, tidak. Cuma saya share mana yang saya tahu, cuma saya berkongsi mana yang saya tahu. So yang mana belum pergi check up tu, pergilah check up. Okey, check. Sebab apa? Kita fikir supaya anak bini kita semua sihat, rakan-rakan kita sihat. Kita tak nak sekeliling kita terjebak dalam virus yang kita bawa ni, insya-Allah. Okey, apa pun insya-Allah kun fayakun lah. Okey, terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri dengan satu surah lazim, wal as innal insana lafil khush illa allazina wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah panjang umur, sihat badan, kita akan jumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.